Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah pada kali ini, dalam video kali ini bersama saya Muhammad Ridha bin Muhammad, insyaAllah kita akan membincangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan ilmu-ilmu di dalam Al-Quran dan Al-Qiraat. Dan dalam video kali ini bersempena dengan bulan Ramadan dan kita berada pada malam-malam terakhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, maka saya akan berkongsi berkaitan dengan kisah Lailatul Qadar. Dan berkaitan dengan Lailatul Qadar ini ada diceritakan di dalam Al-Quran pada surah Al-Qadr ayat 1 hingga ayat yang kelima. Jadi kepada rakan-rakan sekalian, para penonton, boleh share video ini, kongsikan video ini kepada rakan-rakan yang lain di media sosial anda supaya kita sama-sama dapat mengambil manfaat dan mengetahui sedikit sebanyak ilmu berkaitan dengan Lailatul Qadar. Dan kepada para penonton sekalian yang masih belum subscribe channel saya, boleh subscribe supaya kita tidak terlepas video-video bermanfaat yang akan datang insya-Allah. Jadi yang pertamanya kita akan melihat kepada pengisian ataupun apakah terjemahan daripada suratul Qadar. Jadi saya bacakan surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang bermaksud, saya baca satu persatu ayat. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar. Okey, jadi maksudnya Al-Quran diceritakan dalam surah Al-Qadar ini diturunkan pada malam, pada Lailatul Qadar. Kalau kita tengok dalam suratul Baqarah ayat 185, Al-Quran turun pada Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan. Kemudian dalam ayat ini, ayat surah Al-Qadar ini, ayat pertama, dikatakan Al-Quran itu turun pada malam Al-Qadar, maknanya pada bulan Ramadan, malam Al-Qadar. Kemudian dalam surah Ad-Dukhan, ayat yang ketiga, menyatakan malam itu adalah malam yang penuh keberkatan. Jadi ayat-ayat ini boleh disamakan dan kita boleh faham Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan, Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkatan. Jadi boleh lihat dalam video saya sebelum ini berkaitan dengan kisah Nuzulul Quran, penurunan Al-Quran. Kemudian ayat kedua, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, yang bermaksud, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Al-Qadar itu. Jadi apakah kelebihan fadilat malam Al-Qadar? Ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang bermaksud malam Al-Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Bermaksud kalau kita beribadah, kita melakukan ibadah pada malam Al-Qadar ini, maka kita akan dapat pahalanya, ganjarannya lebih daripada 1000 bulan. Berdasarkan ayat yang ketiga ini, 1000 bulan ni tuan-tuan bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Betapa lamanya lah. Lamanya kelebihan malam Al-Qadar itu. 83 tahun, kita pun tak tahu adakah kita akan sampai kepada umur 83 tahun ataupun kita dah meninggal dunia lebih awal lagi daripada umur 83 tahun. Jadi kita cuba sama-sama mencari malam Al-Qadar ini, kita berusaha, kita cuba capai. Bagaimana nak capai? Kita akan lihat dalam slide yang seterusnya. Ayat yang keempat, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, yang bermaksud pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Jadi disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, para malaikat turun untuk mengaminkan doa-doa hamba Allah. Jadi pada malam ini, setiap malam Ramadan, kita cuba untuk berdoa kepada Allah, kita mohon apa yang kita nak mohon, kita minta apa yang kita nak minta, mudah-mudahan diaminkan oleh para malaikat dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga turun pada ketika itu untuk membawa rahmat. Mudah-mudahan kita juga beribadah pada malam tersebut, kita mendapat Lailatul Qadar dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat terakhir, ayat kelima, Salamun hiya hatta matla'il fajr, yang bermaksud
Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Jadi alhamdulillah, malam tersebut adalah malam yang sejahtera, malam yang penuh ketenangan. Sama-sama kita cuba untuk mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar. Seterusnya, okey, martabat orang yang memperolehi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua dapat. Daripada ramai-ramai kita pun bukan semua orang dapat. Kadang-kadang kita cuba nak mendapatkan Lailatul Qadar ni, kita bangun malam tiap-tiap hari. Tiba-tiba satu hari kita tak bangun pula. Tapi bagaimana martabat ni, kita boleh lihat dekat sini. Yang pertama, yang mungkin martabat paling tinggi, orang yang nak mencari Lailatul Qadar, martabat paling tinggi adalah orang yang menghidupkan seluruh malam dengan pelbagai ibadah. Maksudnya menghidupkan seluruh malam ni, malam bermula daripada maghrib sampai ke subuh. Kita cuba. Contohnya maghrib tu kita datang ke masjid, kita memberi makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Dapat pahala. Kemudian kita maghrib berjamaah, isyak berjamaah, kemudian tarawih berjamaah, kemudian baca Quran lagi malam tu, kemudian qiyamul lail lagi, solat subuh berjemaah, lengkap malam kita. Kalau dia beribadah seluruh malam, ini adalah martabat tingkatan yang paling tinggi. Kalau kita tengok masjid-masjid di negara-negara Arab, kadang-kadang mereka tak tutup lampu pun. Orang datang ke masjid, solat sampai ke subuh, solat sunat sampai ke subuh, baca Quran sampai ke subuh, berzikir sampai ke subuh daripada isyak tu. Kerana apa? Kerana mereka nak mendapatkan martabat yang paling tinggi, iaitu menghidupkan keseluruhan malam. Kemudian yang peringkat pertengahan, mengisi sebahagian besar malam. Ini kita boleh cuba jugalah. Mungkin ada sebahagian daripada kita bekerja malam, jadi kita cuba juga mengisi sebahagian. Contohnya, kita pergi solat isyak di masjid, kemudian solat tarawih berjemaah di masjid, kemudian mungkin kita baca Quran, kemudian kita kena masuk shift malam. Pukul 12 malam masuk shift, bekerja. Kerja sampai ke pagi, mungkin kita tak dapat lah. Tak dapat nak qiyamul lail ke, kita bertugas ataupun kita outstation dan sebagainya, bertugas malam, mungkin kita tak dapat mengisi sepenuh malam, tapi kita dapat mengisi sebahagian malam. Itu pun dah cukup baik dah. Kita mengisi sebahagian malam dan kita mendapat golongan yang martabat yang pertengahan. Kemudian martabat yang paling rendah, orang yang cuba mendapatkan Lailatul Qadar. Dia nak juga dapat Lailatul Qadar, tapi dia sibuk, dia busy, dia bekerja malam tu. Dia ada urusan luar ataupun ada berlaku emergency, kecemasan, ada kematian dan sebagainya. Apa yang dia boleh cuba adalah mendapatkan solat isyak dan subuh secara berjemaah di masjid. Contohlah dia tergesa-gesa, ataupun dia pergi isyak jemaah di masjid, tiba-tiba ada dapat panggilan, doktor dapat panggilan, ada kecemasan pula, dia nak kena pembedahan dan sebagainya. Jadi dekat sini dia cuba, dia dapat solat isyak berjemaah, kemudian dia balik bekerja, dia cuba datang solat subuh berjemaah di masjid. Ini adalah orang yang rendah, martabat yang rendah, yang paling bawah, orang yang memperolehi Lailatul Qadar. Siapa yang tak dapat Lailatul Qadar? Orang tu tak beribadah lah. Contoh, dia malas pergi ke masjid, dia tidak solat isyak berjemaah, tidak solat subuh berjemaah, kemudian dia tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir, yang lebih malang lagi, dia tidak solat langsung. Jadi janganlah kita menjadi orang yang tidak beribadah. Sekurang-kurangnya kita cuba mendapatkan martabat paling rendah, solat isyak berjemaah di masjid, solat subuh berjemaah di masjid. Ini ada disebutkan dalam hadis berkaitan dengan solat isyak dan subuh berjemaah di masjid. Man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Okey, barang siapa dia datang solat isyak berjemaah di masjid, seolah-olah dia mendirikan sebahagian malam. Solat isyak di masjid mendirikan sebahagian malam. Kemudian disambung lagi dalam hadis, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-lail kullahu. Barang siapa yang solat subuh berjemaah di masjid, dia datang masjid seolah-olah dia beribadah solat pada keseluruhan malam itu. Solat isyak sebahagian, solat subuh datang lagi, isyak subuh penuh. Kita seolah-olah beribadah keseluruhan malam. Jadi kita cuba, yang paling tidak pun kita dapat yang rendah ni lah. Ataupun kalau kita tersedar, pagi-pagi buta, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi kita tersedar, kita cuba melakukan qiyamul lail sebelum kita sahur. Kita qiyamul lail sekejap, 2 rakaat,
4 rakaat, baca Quran sikit. Ini adalah kita punya usaha ataupun amalan kita, bekalan kita untuk kita bawa kepada hari akhirat kelak. InsyaAllah kita cuba mendapatkan Lailatul Qadar. Dan yang terakhirnya berkaitan dengan pendapat-pendapat lah. Pendapat-pendapat bilakah berlakunya malam Al-Qadar. Okey, ini adalah pendapat daripada para ulama. Antaranya pendapat yang terkuat kita lihat di sini menyatakan Lailatul Qadar berlaku pada malam yang ke-27 Ramadan. Tetapi kita kena faham dekat sini. Yang pertamanya kita kena faham malam Al-Qadar ini adalah rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang tahu bila berlakunya malam Al-Qadar. Jadi ini adalah pendapat-pendapat sahaja daripada para ulama, daripada pengalaman mereka, daripada penyelidikan mereka, kajian mereka. Mereka dah, mungkin para ulama ni dah bertemu Lailatul Qadar banyak kali. Mungkin mereka bertemu dengan Lailatul Qadar setiap tahun. Sebab dia, mereka beribadah pada setiap malam. Bulan Ramadan ke bukan bulan Ramadan pun sama. Mereka memang sentiasa beribadah, sentiasa qiyamul lail. Jadi mungkin mereka ni telah bertemu dengan Ramadan, telah bertemu dengan Lailatul Qadar banyak kali dalam kehidupan mereka. Jadi ini adalah antara pendapat-pendapat mereka. Ada juga pendapat-pendapat yang disandarkan dengan hadis. Jadi ini ada hadis daripada Nabi juga. Jadi mereka ada yang daripada pengalaman, mereka memberikan pendapat lah. Antaranya pendapat yang terkuat adalah malam yang ke-27. Ada disebutkan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan juga antara yang disebutkan kaedah ataupun formula. Kenapa mereka menyatakan malam yang ke-27? Antaranya kalimah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada 9 huruf, didarab dengan 3 kali disebut dalam surah ini, maka 9 darab 3 malam 27. Inna 9 huruf darab dengan 3, 27. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kali pertama sebut wa ma adraka ma lailatul qadr. Kali kedua sebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kali ketiga sebut 9 darab 3, 27. Ada juga formula yang lain. Surah ini mempunyai 30 kalimah. Surah ini ada 30 kalimah dan kalimah hiya. Hiya tu merujuk kepada Lailatul Qadar pada tertib yang ke-27. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, Imam kita, Imam Asy-Syafi'i menyatakan mungkin berlaku pada 10 malam terakhir berdasarkan hadis. Dan lebih diharap lagi berlaku pada malam-malam yang ganjil, ada dalam hadis. Dan lebih diharap lagi berlaku pada malam 21 atau 23. Ada juga disebutkan dalam hadis. Dan Imam Al-Ghazali ada formula dia sendiri berdasarkan pengalaman dan kajian beliau. Menyatakan kalau hari pertama Ramadan pada hari Isnin, Imam Al-Ghazali menyatakan kalau hari Isnin berlakunya 1 Ramadan, maka akan jatuh qiyamul lail pada 21 Ramadan. Kalau hari Sabtu 23 Ramadan, kalau hari Khamis 25 Ramadan, kalau hari Selasa ataupun Jumaat 1 Ramadan itu, maka Lailatul Qadar pada 27 Ramadan. Dan kalau hari 1 Ramadan pada Ahad atau Rabu, maka akan jatuh Lailatul Qadar pada 29 Ramadan. Jadi pada tahun ini kita lihat 1 Ramadan adalah pada hari Ahad. Maka kalau mengikut kajian dan pengalaman Al-Imam Al-Ghazali, akan hadirnya Lailatul Qadar pada tahun ini pada malam 29 Ramadan. Ini adalah pengalaman daripada Imam Al-Ghazali. Dan banyak hadislah berkaitan dengan bila berlakunya Lailatul Qadar, antaranya yang dua di bawah ini, yang mana disebutkan pada 10 malam terakhir fil ashril awakhiri, 10 malam terakhir ataupun fil ashril awakhiri min kulli watrin, ataupun pada malam-malam yang ganjil. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama cuba berusaha mendapatkan Lailatul Qadar, selalu datang ke masjid, beribadah, berjemaah, solat berjemaah, membaca Al-Quran, berzikir, berselawat dan sebagainya. Mudah-mudahan amalan kita pada Ramadan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa setakat itu saja saya punya perkongsian pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Share pada rakan-rakan, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.